Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita jumpa lagi. Okey, bila cikgu semak kerja dan latihan kamu pada hari Selasa, ramai yang buat kesilapan. Okey, mungkin kesilapan cikgu jugalah tidak sampai maklumat yang cikgu sampaikan untuk kamu. Okey. Pecahan dalam per 100. Okey, contoh di sini 25 per 100 kita tukar kepada perpuluhan. Okey, ini adalah titik perpuluhan. Okey, ingat jika pecahan itu per 100, selepas titik perpuluhan ini mesti ada dua nombor. Mesti ada dua nombor. Sini sifar lah. Okey. So di sini 25 per 100 mudah. Sifar perpuluhan berapa tu? Sifar perpuluhan 25. Okey. Kita pergi tengok contoh yang kedua. 10 per 100. Okey, tadi cikgu sudah bagi tahu kan? Kalau per 100, selepas titik perpuluhan, dia mesti ada dua nombor. Okey, mesti ada dua nombor. Okey, jadi 10 per 100 ialah sifar perpuluhan 1 sifar. Okey, bila ada sifar di hujung sini, kita ada pilihan tidak menulis. Tidak perlu menulis sifar itu. Kita boleh menulis ataupun tidak menulis, dia masih betul. So, sifar perpuluhan 1 sifar boleh juga ditulis dengan sifar perpuluhan 1 sahaja. Okey. Boleh? Boleh kan? Okey. Kita tengok lagi di sini. 60 per 100. 60 per 100. Okey, so 60 per 100, cikgu sudah bagi tahu tadi, kalau kita tukar kepada titik perpuluhan, selepas titik mesti ada dua nombor. Ingat, kalau per 100, selepas titik perpuluhan, mesti ada dua nombor. Okey, jadi di sini 60 per 100, maksudnya sifar perpuluhan 6 sifar. Tadi cikgu sudah bagi tahu, kita ada option. Jika sifar itu berada di sini, kita tak perlu tulis pun boleh, kita tulis pun boleh. Tiada kesalahan. Jadi, ini boleh ditulis sebagai sifar perpuluhan 6. Okey? Faham kan? Okey, kita pergi pula contoh. Kalau diberi perpuluhan, nombor dalam perpuluhan, tukar pula kepada pecahan ataupun kita cari berapa banyak petak yang kita perlu lorek. Okey, tadi cikgu sudah bagi tahu, selepas titik perpuluhan, kalau ada dua nombor, maksudnya dia per 100. Ingat kalau selepas titik perpuluhan, kalau ada dua nombor, maksudnya per 100. So, di sini ialah 25 per 100. Okey, kita pergi di sini. Sifar perpuluhan 1. Okey, cikgu sudah bagi tahu tadi kan, selepas titik perpuluhan, kalau ada dua nombor, maksudnya dia per 100. Tapi titik perpuluhan, selepas titik perpuluhan di sini ada satu nombor
sahaja. Maksudnya kalau ada satu nombor itu adalah 1/10 sahaja. Tetapi kita boleh tambah per 100 dengan syarat. Okey, situ satu kan? Satu kan? Ni satu. Ni satu kan? Jadi kita tulis satu. 1/10 dalam pecahan. Tapi dalam pilihan jawapan tiada 1/10, bukan? So, kita boleh tambah sifar di sini. Dan di atas pun kita kena tambah. Bila kita tambah sifar di bawah, di atas pun kena tambah. Jadi di sini dapatlah 10/100. Okey, dapat? Okey, cikgu pergi contoh yang kedua pula. Okey, 0.6. Kita mahu tukar kepada pecahan. Pecahan per 100. Okey, tadi cikgu sudah bagi tahu. Selepas titik perpuluhan, kalau ada dua nombor per 100. Tapi di sini ada satu nombor. Jadi, nombor ini adalah per 10. 6 kan? So, 6/10. Okey, 6/10. Sebab kita belajar per 100, semua peratus mesti petak 100. Jadi, kita boleh tambah sifar di sini. Dan di atas pun perlu tambah sifar. So, jadilah 60/100. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, kita pergi latihan yang kedua di sini. Okey, ramai yang buat salah pada soalan B. 9/100. Okey, 9/100 ditulis macam mana? Okey, sini per 100. Cikgu sudah ajar tadi kan, per 100 mesti ada dua nombor selepas titik perpuluhan. Jadi di sini 9 itu satu saja kan? Tiada nombor macam di atas ni 75, 12, 80 ada dua nombor, mudah kan? So di sini 9/100. Tapi cikgu sudah bagi tahu selepas titik perpuluhan, kalau per 100 mesti ada dua nombor. Jadi macam mana kita mau tulis dua nombor tu? So, sifar perpuluhan, sifar 9. Jadi bila kita tulis dalam perkataan ialah sifar perpuluhan, sifar 9. Yang lain boleh buat kan? Mudah kan? Okey. Okey. Latihan yang kedua pula, cikgu mahu bincangkan soalan C dengan F. Okey, tengok soalan C. Sifar perpuluhan 4. Sifar perpuluhan 4. Okey, ramai yang salah lorek kawasan. Ramai yang melorek hanya 4 sahaja petak. Maksudnya salah. Okey, cuba kita tengok. Dan kita tukar sifar perpuluhan 4 ini menjadi per 100. Okey, sebab petak ada 100. Okey, sifar perpuluhan 4 ialah 4/10. Tadi cikgu sudah ajarkan. Kalau per 100, selepas titik perpuluhan mesti ada dua nombor. 1, 2. Okey. So, di situ kita kena tambah apa? 4 tu. Kita kena tambah sifar supaya dia boleh jadi 40. So, berapa kena warna? Kena warna 40 petak.
Sebab 40%. Okey, begitu juga soalan F. 0.7 ialah 7/10. 7/10. Untuk dapat per 100, mesti ada dua nombor selepas titik perpuluhan itu, mesti ada dua nombor. 1, 2. Okey. Kalau satu selepas titik perpuluhan ada satu saja nombor, maksudnya dia per 10. Jadi kalau per 100, kita kena tambah apa? Sifar. Jadilah 70/100. Jadi kita kena warna 70. Di sini kena warna 40. Okey? Faham kan? Okey. Cikgu harap kamu faham. Satu saja yang kamu kena ingat. Selepas titik perpuluhan, kalau per 100, mesti ada dua nombor. Mesti ada dua nombor. Okey. Macam di sini juga. 2/100. Dia per 100. Jadi, selepas titik perpuluhan, sifar perpuluhan, mesti ada dua nombor. Tidak boleh ada satu. Jadi 2/100 ialah sifar perpuluhan sifar 2. Okey, cikgu harap kamu